Okay. Selamat pagi dan selamat sejahtera juga ucapkan kepada pelajar 5 Amber. Baik, kita akan teruskan dengan subtopik yang baharu 1.5. Dalam PTPR hari ini, melalui subtopik 1.5 pengekstrakan logam daripada bijinya, murid boleh mencapai standard pembelajaran berikut. Diharapkanlah murid boleh menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses elektrolisis. 1.5.2 menjelaskan pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses penurunan oleh karbon. Apa maksud pengekstrakan logam? Kita tahu logam biasanya wujud sebagai sebatian atau bercampur dengan bahan lain seperti batu dan tanah. Dan biji logam, biji logam. Sebagian yang mengandungi logam juga dikenali sebagai biji atau mineral dan wujud sebagai oksida logam, oksida sulfida atau logam karbonat. Raja 1.36 menunjukkan logam dan biji yang ditemui secara semula jadi. Contohnya emas, biji besi, di mana ia juga dikenali sebagai hematit, biji aluminium, atau nama lain boksit. Inilah contoh logam dan biji yang dapat ditemui secara semula jadi. Yang kedua, logam tidak reaktif seperti emas dan perak tidak perlu diekstrak kerana wujud sebagai unsur logam. Emas dan perak ini tidak akan bertindak balas dengan oksigen ataupun atom unsur lain. Dia memang wujud sebagai logam tulen secara semula jadi. Nama lain emas ialah aurum. Perak argentum. Logam reaktif seperti ferrum dan aluminium memerlukan cara yang tertentu bagi pengekstrakan logam daripada biji masing-masing. Bagaimana kita boleh mengekstrakkan contohnya ferrum daripada hematit ataupun bagaimana nak mengekstrakkan aluminium daripada aluminium oksida atau boksit. Cara pengekstrakan logam reaktif adalah berdasarkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam. Terdapat dua cara yang biasa. Dua cara yang biasa digunakan untuk mengekstrakkan logam daripada biji masing-masing. Ialah pertama, elektrolisis. Kaedah elektrolisis adalah digunakan untuk mengekstrakkan logam yang lebih reaktif daripada karbon daripada bijinya. Maksudnya, dalam siri kereaktifan logam, bagi logam yang berada di atas karbon yang lebih reaktif daripada karbon ni, oksida logamnya, logam tu dapat diekstrak melalui elektrolisis. Bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon, boleh guna cara penurunan oleh karbon untuk mengekstrakkan logam tersebut. Kita lihat cara yang pertama dulu, iaitu pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses elektrolisis.
Logam reaktif seperti aluminium dapat diekstrak daripada bijinya dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Sebelum ni kan dah belajar tentang siri kreatifan logam kan. Kita rujuk balik ya. Lain. Ini siri elektrokimia, siri kreatifan logam ada karbonnya. Darjah 1.39 menunjukkan siri kreatifan logam. Okey. Kalium, logam kalium, natrium, magnesium dan aluminium adalah logam yang sangat reaktif. Dia lebih reaktif daripada karbon dalam siri kreatifan logam. Maka, cara untuk mengekstrakkan logam ini daripada bijinya adalah secara elektrolisis. Bagi logam yang di bawah karbon ni, zinc, ferrum, stannum, plumbum, dikira logam sederhana reaktif. Cara terbaik untuk mengekstrakkan logam zinc, ferrum, stannum dan plumbum daripada biji ini adalah melalui penurunan oleh karbon. Manakala bagi logam yang kurang reaktif seperti kuprum dan merkuri, logam diekstrak daripada biji secara pemanasan langsung di udara. Bagi logam yang tidak reaktif seperti argentum dan aurum ataupun perak dan emas, dia wujud sebagai bentuk unsur. Dia tak ada, bukan sebatian. Tak. Memang dia wujud sebagai logam tulen. Tak perlu apa-apa pengekstrakan. Cara ingat aluminium, ayam ini chicken. So, lepas ayam ialah chicken lah. Okay. Karbon adalah di bawah aluminium dan di atas zinc. Siri kreatifan logam tidak akan diberi dalam peperiksaan. Pelajar kena ingat bagaimana urutannya. Kita lihat contoh pengekstrakan aluminium daripada biji aluminium atau boksit ataupun aluminium oksida.
Logam reaktif seperti aluminium dapat diekstrak daripada bijinya dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Dalam pengekstrakan aluminium, biji aluminium atau boksit ditulingkan terlebih dahulu untuk mendapatkan aluminium oksida yang akan dileburkan bagi membolehkan elektrolisis leburan dijalankan. Biji aluminium ini selain daripada mengandungi aluminium oksida, dia ada benda asing lain. Maka ia akan benda asing itu diasingkan dulu lah. Tinggal aluminium oksida sahaja. Baru dia jalankan elektrolisis pada leburan aluminium oksida. Takat lebur aluminium oksida yang mencecah 2000 darjah Celsius menjadikan proses peleburan menggunakan tenaga yang sangat tinggi. Maka, untuk mengatasi masalah ini, kriolit formulanya Na3AlF6. Kriolit ini dileburkan bersama aluminium oksida bagi merendahkan takat lebur aluminium oksida. Ini penting, kadang-kadang ada tanya, apakah fungsi kriolit untuk menurunkan takat lebur aluminium oksida? Mari kita teliti Raja 1.37 untuk memahami proses pengekstrakan aluminium menggunakan elektrolisis. Ada info. Aluminium merupakan logam yang biasa ditemui di dalam kerak bumi. Namun begitu, mengira semula aluminium 95% adalah lebih menjimat berbanding proses pengekstrakan aluminium daripada boksit. Sebab itu kita haruslah mempraktikkan kita semula. Bagi tin-tin aluminium, logam besi, kerana ini dapat menjimatkan ataupun mengurangkan sumber bahan mentah dan menjimatkan kos pengeluaran. Aluminium oksida juga dikenali sebagai alumina. Raja 1.37 menunjukkan proses pengekstrakan aluminium daripada aluminium oksida menggunakan elektrolisis. Apa yang berlaku dalam elektrolisis, sel elektrolisis, akan berlaku tindak balas redox. Maksudnya, dia akan melibatkan, bila ada elektrolisis bermaksud dia ada anod dan katod. Di anod akan berlaku pengoksidaan. Yang berlaku di anod ialah pengoksidaan, di mana elektron dibebaskan. Yang berlaku di katod, penurunan. Melibatkan penerimaan elektron. Konsep ini kena fahamkan. Apakah takrifan pengoksidaan dari segi kehilangan dan penerimaan oksigen, kehilangan dan penerimaan hidrogen, penerimaan dan kehilangan elektron, dan perubahan dari segi nombor pengoksidaan.
Okey. Anode ini adalah yang ke atas ini. Elektrod karbon yang ke atas ini yang 4 ni. Ini ialah anode daripada karbon. Elektrod karbon yang disambung kepada terminal positif bateri ini ialah anode. Manakala kat lining ini ada karbon juga. Lapisan karbon yang mengelilingi itu bekas ke apa? Disambung kepada terminal negatif bateri ialah kathod. Nah, apabila aluminium oksida ini dipanaskan sehingga lebur, wujudlah ion-ion yang bebas bergerak. Cation akan tertarik ke kathod, anion akan tertarik ke anode. Ini formula kimia aluminium oksida. Apabila ia dipanaskan hingga lebur, ia akan menghasilkan ion aluminium dan ion oksida. Seimbangkan ini 3, ini 1. Jadikan 2, 4. Berapa? Okey, macam ni. Dah seimbang kan? 2 Al, 3 O. Dan tengok cas seimbang tak? Positif 6, negatif 6. Tambah kosong, sama lah. Jumlah cas kedua-dua belah bersamaan. Ini ialah persamaan pengayonan aluminium oksida. Dalam leburan aluminium oksida wujudlah ion aluminium dan ion oksida sahaja. Ion oksida anion akan tertarik ke anode. Ion bercas negatif akan tertarik ke anode yang terminal positif. Manakala yang tertarik ke kathod ialah cation. Itu ion aluminium. Tertarik ke sana buat apa? Untuk dinyacaskan. Dan ada persamaan setengah. Ni. Ion oksida. Saya tulis di board lah. Bab itu sebenarnya tak ada apa susah, Kalau you faham konsep takrifan, pengoksidaan penurunan, tak ada masalah. Yang penting faham konsep. Okey. Ekstrakan aluminium daripada aluminium oksida. Pertama, kena senaraikan semua ion yang hadir dalam leburan aluminium oksida. Tuliskan persamaan pengayonan yang seimbang. Okey.
Apa yang berlaku di anod pengoksidaan? Anion akan tertarik ke anod untuk dinyacaskan membentuk gas oksigen. Ia membebaskan 4 elektron. Ini adalah pengoksidaan. Manakala penurunan ion aluminium akan menerima elektron dan diturunkan kepada atom aluminium. Persamaan ion keseluruhan ni 4, ni 3, bagaimana nak gabung? Ya, kena jadikan 12 lah. Okay. Leburan aluminium akan tenggelam di lapisan bawah kerana lebih tumpat dan dialirkan keluar melalui satu saluran khas. Ya, tempatnya. Keseluruhan proses pengekstrakan aluminium menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi. Gas karbon dioksida turut dihasilkan semasa proses elektrolisis leburan aluminium oksida yang dapat memberikan kesan negatif kepada alam sekitar. Okay. Gas karbon dioksida turut dihasilkan. Tahu kenapa tak? Ini kan ada mention. Bagaimana gas karbon dioksida terhasil? Kan tadi oksigen yang terhasil di anod, betul? Anod ini diperbuat daripada apa? Anod ini gelap karbon. Karbon akan bertindak balas dengan oksigen. Maksudnya oksigen yang terhasil itu akan bertindak balas dengan anod karbon. Karbon bertindak balas dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Okay. Kalau tak faham boleh tanya. Setelah itu, proses penulinan boksit turut menghasilkan sisa boksit dalam bentuk enak cemar merah yang bersifat toksik. Gambar foto 1.10 yang menunjukkan pencemaran enak cemar merah toksik daripada sisa boksit akibat kebocoran kolam takungan di Hungary pada tahun 2010. Sebagai pengguna, kita perlu mengitar semula aluminium bagi mengurangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Semua orang semua lapisan masyarakat perlu
laksanakanlah tanggungjawab sosial ini dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. Praktikan kita semula 5R itu. Reduce, reuse, recycle, pemulihan. Video ini cikgu share nanti tak sempat semalam saya dengar, saya lebih uruskan banyak benda. Jadi jangan rasa terlalu gembira lah kerana cikgu dah lama tak naikkan checklist. Kamu sepatutnya kena rajin, tak perlu orang gerakkan, tapi kamu akan buat. Aktiviti 1L, dia kata apa? Imbas kod QR ini menonton video tentang pengekstrakan aluminium menggunakan elektrolisis. Bincangkan persamaan ion bagi tindak balasan berlaku, persamaan kimia keseluruhan. Tadi kita belum, adakah pengekstrakan aluminium merupakan satu tindak balas redox? Bagaimana tulis persamaan kimia keseluruhan? Raja boleh buat dulu kat nota kamu. Empat dengan 3 macam mana? Sama kan? Siapa boleh respon? Jadikan 12 elektron. Jadikan 12 Okay. So yang persamaan setengah persamaan NO darab 3. Ini darab 4. Plus 3. Pastikan bilangan elektron semua dah sama kan, jadi 12E. Darab 3. Jadi ini 6, ini 3. Dan ini dah darab 4, 4. Ini persamaan ion keseluruhan. Okay, boleh buat aktiviti 1L. Kita lihat kaedah kedua, pengekstrakan logam daripada bijinya melalui proses penurunan oleh karbon. Ia dipakai untuk logam sederhana reaktif, iaitu mengekstrakkan zinc daripada zinc oksida, ferrum daripada ferrum oksida atau hematit. Daripada bijinya, biji timah, sekarang adalah timah, plumbum. Okay. Ini tindak balas redox juga. Logam besi yang kurang reaktif berbanding dengan karbon dapat diekstrak melalui proses penurunan oleh karbon. Proses ini dijalankan di dalam gelau bagas dengan memanaskan biji besi atau hematit. Hematit mempunyai formula Fe2O3. Namanya ialah ferrum 3 oksida. Ferrum 3 oksida ini dipanaskan bersama dengan arang kop ataupun karbon dan batu kapur, iaitu kalsium karbonat di dalam gelau bagas. Terdapat beberapa tindak balas penting yang terlibat dalam proses pengekstrakan ini. Mari kita sama-sama teliti darjah 1.38. Sini ada link topik. Pelajar telah ada pengetahuan sedia ada.
kerana anda telah mempelajari tentang pengekstrakan logam semasa tingkatan 3 dalam mata pelajaran sains. Tahukah anda selain hematit, biji besi juga boleh terdiri daripada magnetit, pirit besi dan siderit. Formula lain-lain. Ini apa? Dan ferrum ini merupakan logam peralihan ataupun unsur peralihan. Dia mempunyai nombor pengoksidaan yang berlainan. Ini salah satu ciri istimewa bagi unsur peralihan. Mempunyai nombor pengoksidaan yang berlainan. Boleh kira lah, pelajar boleh kira sebenarnya. Ini nak kira nombor pengoksidaan ferrum ni tak? Kira lah. Kita tak tahu ini kan. So, letak penentuan nombor pengoksidaan bagi satu unsur Fe3O4. Kita nak kira ini. Tak tahu, kita letak X. Tambah 4 darab negatif 2 sama dengan 0. Macam itu pecahan. Besar ada pecahan. Ini nanti. Kita jangan lari topik. Ini extra info punya, jangan risau. Ini benda kita Google nanti ya. Dapatkah anda menamakan satu gas buangan terhasil daripada proses ini? Gas buangan apa? Nanti kita study dulu setiap tindak balas dalam zonnya. Yang pertama, zon 1. Arangkok bertindak balas dengan oksigen daripada udara panas untuk menghasilkan karbon dioksida. Tindak balas ini ialah tindak balas redox dan merupakan tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba. Maka haba yang dibebaskan itu telah meningkatkan suhu rela bagas sampai 1600 darjah Celsius. Kita tengok zon 2. Jadi gas karbon dioksida yang terhasil itu ia akan bertindak balas pula dengan arangkok yang berbaki. Karbon bertindak balas dengan arangkok yang berbaki itu bertindak balas dengan karbon dioksida, menghasilkan karbon monoksida. Balangan 2CO. Karbon monoksida ini merupakan ejen penurunan. Dia sendiri mengalami pengoksidaan. Dia menurunkan apa? Dia akan mengalami penurunan kat zon 3 sini Dia akan bertindak sebagai ejen penurunan di zon 3. Baca semula kalau tak faham boleh. Boleh baca sampai you faham. Karbon monoksida ialah ejen penurunan untuk tindak balas yang seterusnya di zon 3. Tindak balas ini merupakan tindak balas endotermik dan menurunkan suhu pada zon 2. Dia kata tindak balas di
ini karbon, tindak balas karbon dioksida, hasil monoksida, karbon monoksida, ini ialah tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik menyerap haba dari persekitaran. Maka suhu di zon 2 telah turun. Zon 3. Arang dan karbon monoksida berfungsi sebagai agen penurunan dan menurunkan ferrum 3 oksida atau biji besi kepada leburan besi. Persamaannya adalah seperti ini. Karbon menurunkan ferrum 3 oksida kepada ferrum. Bebaskan karbon dioksida. Karbon monoksida pun bertindak sebagai agen penurunan, menurunkan ferrum 3 oksida kepada ferrum hasil dan bebaskan karbon dioksida. Di sini pelajar kena tahu cara untuk seimbangkan persamaan. Ferrum 3 oksida diturunkan oleh karbon monoksida dan juga oleh arang. Enapan besi terbentuk. Leburan besi ini yang akan terenak di dasar relau bagas. Ini yang merah ni. Pada suhu yang tinggi, kalsium karbonat terurai untuk membentuk kalsium oksida. Dan karbon dioksida. Kalsium karbonat ini akan terurai pada suhu yang tinggi untuk menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Apa fungsinya kalsium oksida atau kapur toho ini? Ia bersifat base. Kalsium oksida bersifat base. Semua logam oksida ialah base. Dan dia dapat meneutralkan silikon 4 oksida yang bersifat asid. So, dua-dua ini kena fahamkan dulu, baru kita bagi sini penerangan. Kita bagi tindak basuh. Tindak bas kedua, yang ketiga dalam zon 3. Benda asing dalam biji besi seperti silikon 4 oksida bertindak balas dengan kalsium oksida untuk membentuk sanga atau kalsium silikat. CaSiO3. Tindak balas ini penting untuk mengasingkan benda asing daripada leburan besi. Apa itu sanga? Itu ya benda asing yang tak mahu, yang impurities. Perbezaan ketumpatan menyebabkan sanga berada di lapisan atas leburan besi dan memudahkan proses pengasingan. Kalsium oksida bersifat base dapat meneutralkan silikon 4 oksida yang bersifat asid untuk menghasilkan sanga atau kalsium silikat. Sanga ini mempunyai ketumpatan yang lebih rendah. Ia akan terapung di atas leburan besi dan boleh diasingkan dengan mudah. Video kedua, tindak balas termik. Pengestrakan menggunakan logam yang lebih reaktif
Logam yang lebih reaktif mampu untuk mengekstrak yang kurang reaktif daripada logam oksidanya apabila dipanaskan bersama-sama. Tindak balas ini membebaskan haba yang tinggi sehingga mampu menghasilkan logam dalam bentuk leburan. Sebagai contohnya, dalam tindak balas termit, serbuk aluminium dipanaskan bersama-sama dengan serbuk ferrum 3 oksida. Dalam siri kereaktifan logam, aluminium lebih reaktif daripada ferrum. Kedudukan aluminium lebih tinggi berbanding ferrum dalam siri kereaktifan logam. Sebagai contoh dalam tindak balas termit, serbuk aluminium dipanaskan bersama-sama dengan serbuk ferrum 3 oksida. Aluminium lebih reaktif menurunkan ferrum 3 oksida untuk menghasilkan leburan besi. Tindak balas ini sangat berguna untuk menghasilkan leburan besi dalam kuantiti yang kecil bagi mengimpal landasan kereta api. Persamaan tindak balas termit ini adalah seperti yang berikut. Beberapa logam seperti kromium, titanium turut dapat diekstrak daripada oksida logam masing-masing menggunakan penurunan oleh logam yang lebih reaktif. Untuk SPM setakat ini je lah, kamu takkan jumpa kromium, titanium di dalam siri kereaktifan logam. Nanti jangan risau you kena tahu ini saja. Kaedah pengekstrakan logam adalah berbeza bergantung kepada kereaktifan logam yang hendak diekstrak. Jadi ingatlah susunan logam dalam siri kereaktifan ni supaya dapat membantu kamu dapat tentukan cara terbaik untuk pengekstrakan logam daripada bijinya. Uji diri 1.5, namakan logam yang wujud sebagai unsur. Jawapannya lah ni, argentum dan aurum. Terangkan sebab aluminium didapat diekstrak dengan menggunakan tindak balas penurunan oleh karbon. Sebab ialah aluminium lebih reaktif daripada karbon dalam siri kereaktifan logam. 3. Besi diekstrak dengan menggunakan relaba gas. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas redox yang menghasilkan leburan besi. Apa fungsi kalsium karbonat dalam proses pengekstrakan besi? Tindak balas redox bahagian mana? Kat zon 3. Karbon mengalami pengoksidaan. Karbon ialah ejen penurunan. Karbon menurunkan ferrum 3 oksida kepada ferrum. Fungsi kalsium karbonat. Ini fungsinya. Kalsium karbonat terurai membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida pada suhu yang tinggi. Kalsium oksida yang bersifat base dapat menyusulkan silikon 4 oksida yang bersifat asid. Untuk menghasilkan kalsium silikat. Kalsium silikat ini merupakan benda asing dan dia mempunyai ketumpatan yang rendah dan dapat diasingkan melalui proses pemasingan dengan mudah. Boleh ikut ini sama dengan yang tadi
Persamaan. Ini redox ya, tulis satu saja. Actually ada dua. Ferrum 3 oksida pun bertindak balas dengan kalsium karbon monoksida. So letak dua persamaan. Okay. Soalan 4, namakan logam yang dapat digunakan untuk mengekstrak kuprum daripada kuprum 2 oksida. Kuprum guna tinabal termit lah. Kedudukan kuprum sinian. Boleh guna tinabal termit. Dia react dengan logam lebih reaktif. Boleh pilih zinc, magnesium, aluminium, ferrum, stanol atau bambum. Ada 6 ya. Mana-mana logam yang lebih reaktif daripada kuprum ini boleh bertindak balas dengan kuprum oksida. Okay. Faham? Dan tindak balas redox berlaku. Okay ya. So, ada apa nak tanya tentang satu polimer? Ada soalan tak? Raja? Semua pun hadir hari ini. Bagus. Video tak perlu send lagi kan? Halo? You nak video Google Meet? Nak. Perlu ke tidak? Perlu. Perlu. Okay. Siapa yang lambat masuk itu nanti tengok video Google Meet Maaf dari keupayaan elektro piawai sampai sekarang belum lagi upload. Terlalu busy ya. Kejap Screen dulu.